Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Yasmin Hani, host anda dalam rancangan Sembang-Sembang ASNB 2022 di mana kita akan membicarakan tentang pelaburan dan juga pengurusan wang. Macam-macam hal dari segala aspek kita akan bincangkan dekat sini. Dan topik kita pada hari ini adalah kad kredit, musuh atau sahabat. Satu ketika dululah dia musuh ketat saya, tapi sekarang sudah okey, sudah best friend. Jadi episod kali ini kita akan bincangkan mengenai penggunaan kad kredit. Ia sangat rapat dengan pengurusan wang kerana ramai yang menggunakannya sebagai pengganti kepada wang tunai. Okey. Namun apakah kita sedar dan penggunaan kad ini boleh menjadi sahabat dan boleh menjadi musuh jika kita gagal menguruskannya dengan baik. Jadi untuk kita bincangkan topik kita pada hari ini, kita bersama dengan tetamu kita Puan Nirmala Supramaniam, Ketua Jabatan Pendidikan Kewangan Isi Rumah, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. Saya kenal sangat AKPK ni. Puan Nirmala saya tak kenal, tapi AKPK ni saya tahu sangat. Apa khabar Puan Nirmala? Khabar baik. Dah lama dah bersama dengan AKPK? Dah hampir 13 tahun bersama AKPK. Baik Puan Nirmala, boleh terlebih dahulu jelaskan apa itu kad kredit? Dan kita sememangnya dah tahu kan, kad kredit ini sebenarnya ianya mudah diperolehi, contohnya melalui promosi bergerak di pasaraya dengan sasaran kepada mereka yang mempunyai pendapatan bulanan. Namun I rasa masih ramai lagi menggunakan tanpa mengetahui dan memahami apakah itu kad kredit dan terma serta syarat penggunaannya. Cuba jelaskan. Kad kredit itu sebenarnya satu alat pembayaran ya. Dia satu alat pembayaran yang dimanakan pada mulanya kan kita kenal dengan charge card, kad charge kan. Kad charge ni diperkenalkan sebagai satu alat pembayaran supaya kita tak payah bawa tunai. So kita gunakan kad, dah pakai, kita bayar penuh. Dulu kad charge dia kena bayar penuh ya. Kita memang kena bayar penuh. Kalau dah pakai 1,000 memang kena bayar 1,000 sebab dia sebagai macam kita pakai e-wallet sekarang dan sebagainya. Tapi kemudiannya dimulakan dengan kad kredit. Kad kredit pula dikatakan okey, anda boleh pakai, tak semestinya bayar penuh dan boleh ditukar kepada hutang. Maksudnya kita diberi kad kredit dia 10,000 katakan. So 10,000 tu kredit yang diberi pada kita. Tapi katakan kita dah pakai 1,000, kita dah pakai RM1,000, so RM1,000 tu jadi hutang pula. Tapi sekiranya kita bayar penuh 1,000 tu, maka dia tak ada hutang dah, dia masih dalam kredit. Tapi bila katakan kita tak bayar penuh, kita dibenarkan untuk bayar minima 5%, 5% ya. So jadi bakinya akan menjadi hutang. Itu bayar RM50 je dulu. Bayar RM50, RM100 ke, dan dia akan jadi dia minima 5% ataupun RM50, mana yang paling minimal lah. So jadi kad kredit ni katakan kita gunakan, so jadi kita akan diberi tempoh lah untuk membayar dalam 20 hari 5% bayaran minima, paling minima. Tapi dia tidak disebut maksima, tak ada bayaran maksima. So maksudnya bayaran tu bergantung pada kita, apa yang kita mampu, tapi tidak boleh kurang daripada amount yang diberikan tu. Okey, so jika tiada wang tunai tersedia untuk membayar semula dalam tempoh bayaran balik yang ditetapkan, adakah lebih baik untuk kita mengelak daripada berbelanja sewenang-wenangnya menggunakan kad kredit ni? Seperti yang kita bagi tahu tadi, dia alat pembayaran, bukan alat untuk membeli sesuatu yang kita tidak mampu. Sama ada kita nak jadikan dia lawan atau kawan, sebenarnya bergantung pada kita. Sebab kadar bunga yang dikenakan, saya selalu sebut kad kredit ni bunga di tangan anda. Sebab baki yang kita tinggalkan, baki itulah yang akan dikenakan bunga. Okay, so selalunya kad kredit ni dia peratus bunga dia dalam 15 hingga 18% lah setahun. So dalam boleh dikira anggaran sebulan 1.5%. So katakan kalau saya guna RM1,000, katakan saya dah guna RM10,000 lah, senang. Saya guna RM10,000, lepas tu saya tak bayar lagi, saya bayar minima. So bulan seterusnya saya akan dikenakan bunga ke atas bakinya. Katakan baki pada kad kredit tu RM10,000, maka bunga yang dikenakan RM150. So maka saya akan bayar lagi minima di dalam RM100, maka dia akan naik. Dia akan bunga sebab bunga dikira atas baki. So bunga akan dikira atas bunga. Okey, Puan Nirmala, mungkin boleh jelaskan dengan lebih lanjut mengenai bayaran minimum supaya penonton lebih memahami implikasi dia kepada kewangan mereka jika terus-menerus hanya bayar jumlah minimum pinjaman saja setiap bulan. Jadi macam tadi Puan cakap, bunga ke atas bunga ke atas bunga ke atas bunga, elok-elok hutang dia RM10,000 boleh jadi
belas-belas ribu. Yes, boleh. Dalam masa beberapa bulan yang akan datang. Saya pernah lihat yang bermula dengan pinjaman 10,000, baki dia 10,000, bertahun-tahun tak bayar, boleh sampai RM50,000. So untuk kita mengelakkan jerat ni, kita nak katakan jerat hutang ni sebenarnya dia tak sebut maksima kan. So katakan kalau saya pakai 1,000, saya bayar balik 1,000 dalam tempoh masa penyata. Yang kad kredit ni apa yang kita perlu ingat ialah tarikh penyata. So anda pakai selepas tarikh penyata dan bayar penuh sebelum tarikh penyata seterusnya, sebulan seterusnya, anda tidak akan dikenakan apa-apa charge. So maksudnya saya pakai kad ni selepas tarikh penyata, so apa-apa transaksi yang saya pakai ni dia jadi yang tidak ada dalam penyata lagi. So saya pakai dan saya bayar penuh, maka saya tidak akan dikenakan apa-apa charge. Jadi kena disiplin lah. Faham. Okey, kad kredit juga dikatakan boleh memberi manfaat jika kita bijak menggunakannya. Dalam keadaan bagaimana sebenarnya kad kredit ni boleh menjadi sahabat kepada mereka yang menggunakannya? Sebenarnya dalam waktu kecemasan lah, kalau kita lihat kan, selalunya katakan pergi hospital, walaupun ada perlindungan kad insurans dan sebagainya, tapi pada awalnya kita kena bayar pendahuluan. So di situ memang dia membantu. Tetapi masalahnya bila kita menggunakan lebih, masalahnya cemas di tempat yang tak sepatutnya cemas. Ini yang cemas selalu, itu yang bahayanya. Yang keduanya boleh dikatakan dia sebagai satu skor kredit. Sebab sebagai seorang peminjam pengguna, bila kita nak meminjam daripada bank akan melihat sejarah kredit kita. Dia akan lihat adakah Yasmin ni seorang pembayar yang baik, ada rekod dah. Dan paling senang ialah kita mula dengan kad kredit. Sebab awal-awal habis belajar nak ambil pinjaman rumah tak boleh kan. So kita mula mungkin yang kecil, yang sedikit, yang kecil macam ni. So dia boleh lihat rekod. So esoknya kalau dah umur 30 nak beli rumah, dia dapat rekod. Rekod cantik, maksudnya dia pembayar. So boleh. Yang ketiga, dia ada ganjaran, ya, dia ada poin-poin ganjaran yang boleh kita tebus semula. Okey, apakah langkah yang perlu dilakukan supaya kita dapat melangsarkan hutang sedia dan mula menggunakan kad kredit ini dengan cara yang lebih sihat? Dengar tu, sihat. Supaya kita tak stres. Ya, kalau boleh minimalkanlah jumlah kad yang ada, sebab lebih banyak kad lebih banyak akan kita gunakan, ya. So, jadi kita minimalkan. Lalu kita showkan paling banyak pun 2 kad lah, simpan 2 kad. Kalau tak 1 kad je, ya. Dan lepas tu anda boleh tentukan had limit yang nak. Selalunya institusi kewangan akan tambah dan tambah, tapi kita boleh tentukan, okey, kalau saya tak nak tambah, saya minta saya jangan tambah. Saya kekal pada jumlah yang saya mampu, paling mampu. Takkan dia nak bagi sampai 30-40 ribu pun kita setuju, nanti lebih banyak kita akan berbelanja. Kan? So jadi yang pentingnya kita kena kekalkan had kita sendiri. Okey, kalau saya ada kad, saya takkan lebih daripada 5,000. Kalau dah 5,000, saya simpan kat rumah dah kad tu dan sebagainya. Yang satu lagi saya nak tekankan, jangan link kad ni kepada pembelian atas talian. Macam berbagai channel platform pembelian atas talian kan. So jadi bila kita senang je dah link, kita katakan kita dah kaitkan dia terus, pin number semua dah ada, tekan nak beli je, itu bahaya dia. Kalau kita ni disiplin kurang, kita jangan. Kita baik kalau nak beli buat pembelian atas talian tu guna kad debit ke, guna akaun pembayaran bank ke dan sebagainya. Jadi bila orang kata dah kad kredit ni menjadi musuh, barulah anda semua ke AKPK. Lepas tu barulah dia akan jadi best friend pula. Lepas tu baru dah orang kata dah berilmu. Okey, kita jumpa lagi selepas ini. Kita masih lagi bersama dengan Puan Nimala, tetamu kita hari ini, dan juga untuk segmen ini kita tampilkan seorang lagi tetamu kita, iaitu Puan Norazah Haji Abdul Kadir yang bertugas sebagai guru di SMK Taman Tasik. Apa khabar Puan Norazah? Alhamdulillah, sihat. Okey, Puan Norazah ni cikgu ajar topik apa ni? Subjek apa? Saya di SMK Taman Tasik, guru tingkatan 6 mengajar ekonomi. Ekonomi tingkatan 6 pula tu, lower 6 apa 6? Ya, sekali. Dua-dua sekali. Okey. So dalam sembang kongsi inspirasi ini kita akan mengupas lebih lanjut tentang topik utama kita yang berkaitan dengan kad kredit. Jadi Puan Norazah dekat sini akan berkongsi pengalaman beliau bersama dengan kita. Alright, soalan pertama untuk Puan Norazah.
Sesuai dengan tajuk kita hari ini, mungkin Puan Nur Razak boleh kongsikan pengalaman menggunakan kad kredit, dan kita nak tahu jugalah sama ada sepanjang menggunakan kad kredit ni, adakah ianya menjadi sahabat ataupun musuh. Saya diorang dah tahu dah. Jadi untuk Puan Nur Razak macam mana pula? Alhamdulillah lah, setakat ni kad kredit merupakan sahabat kepada saya. Tergelincir itu belum lagi lah. Bagus, berdisiplin lah. Alhamdulillah. Okey, baik Puan Nur Razak, kita nak tahu Puan Nur Razak ada berapa banyak kad kredit, dah berapa lama pakai, dan tahukah Puan Nur Razak tentang cas-cas dia, faedah dia dan tempoh-tempoh pembayaran semua tu? Yang saya guna satu sahaja. Tapi sebelum ni sebenarnya saya banyak ditawarkan oleh pihak bank lah. Bila kita pergi ke pasaraya, kadang-kadang ada juga mereka datang ke sekolah, kerana guru ni memang menjadi antara pelanggan utama lah. Wah, sasaran utama untuk ditawarkan penggunaan kad kredit ya. Jadi biasanya mereka tawarkan free gift. Kan kadang-kadang kita bukan nak isi sangat, kadang kesian juga tengok yang tukang panas-panas datang sekolah kita. Tolonglah cikgu, dia kata kan, nanti kita bagi payung, kita pun isilah borang. Tak apa, nanti terpulang dekat cikgu untuk aktifkan atau tidak kad berkenaan. Biasanya saya tak aktifkan lah, sebab saya tahu kalau macam tadi dah dengar kan, memang kadar faedah yang dikenakan adalah tinggi kalau tak dapat kawal nafsu. Right. Betul. Seram pula saya dengar. Okey, Puan Nimala, sebentar tadi ada sebut tentang perangkap kad kredit. Paling utama adalah bayaran minimum yang dibenarkan. So bayaran ni menyebabkan ramai terlupa jumlah hutang sebenar yang akan bertambah. Tapi membuatkan bayaran hanya untuk mengaktifkan kad sahaja. Maknanya bayaran minimal lah. Berdasarkan pengalaman Puan Nur Razak pula, adakah ini benar? Ada tak Puan Nur Razak kena macam tu, macam bayar sikit? Kalau saya nak kongsi kawan saya punya, boleh. Masalah boleh. Saya kawan saya ni, muka dia berkerut je tahu. Saya pun tanya, kau dah kenapa? Lepas tu dia kata, aku ni hutang banyak, bank accept call je. Lepas tu ni pernah dengar tak? Gali lubang. Gali lubang, tutup lubang. So dia kata, aku ada 3 kad kredit. So jadi bila bank call, panggil untuk bagi tahu dia tak bayar kad kredit ni, dia pun ambil duit dari keluarkan wang daripada tunai daripada kad yang kedua untuk bayar kad yang pertama. Lepas tu yang kad kedua, bila bank telefon pula, dia akan gunakan kad yang ketiga untuk bayar kad yang kedua. Untuk tutup kad yang kedua. Itu orang kata gali lubang, tutup lubang. Itu je lah kerja dia, macam main jadi chess penyudahnya memang hutang dia jadi banyak sangat. Jadi dia memang dalam keadaan yang sangat kesian lah kita tengok. Stres lah dia. Dia cikgu lah. Ya. Alah, sekarang ni dah berkurangan belum kad kredit dia tu? Itulah saya nasihatkan dia, saya kata carilah fikir kan untuk selesaikan dia punya masalah tu. Alhamdulillah, lepas tu tak lama tu dia jumpa, dia kata, selesai dah hutang aku, Azhar. Jadi sekarang ni nak tanya Puan Nimala, berdasarkan perkongsian pengalaman Puan Azhar tadi, adakah beliau menggunakan kaedah yang betul menguruskan kad kredit dia? Sebenarnya itulah yang masalahnya boleh dikatakan bila kita menggunakan satu kad untuk membayar kad yang satu lagi. So itu yang selalunya itulah masalahnya bila kita gali lubang baru untuk tutup lubang lama. So sebenarnya macam Puan Azhar kata, kalau kita dah rasa diri kita ni tidak ada disiplin dalam menggunakan kad, maksudnya kad ni sebenarnya menambah, walaupun setiap kali kita dah cuba tutup, kita akan pakai semula, maka kad kredit tu tidak sesuai dengan kita. Kita kena akui, hakikat ni yang kad itu tidak sesuai dengan kita. So maka tidak salah berpisah dengannya, tidak mengapa. Kita mulakan kawan dengan kad debit pula. Kita mulakan kawan. So jadi kita kena kenal diri. Masalahnya bila kita selalunya rasa kita dah insaf, tapi sebenarnya kita belum lagi insaf. So jadi kita kena kenal, kita kena akui. So faktor tu yang ramai tak nak mengakui lah. Dia tidak hendak sedar yang betul. So jadi dia kena sedar. Betul. Nak mengaku tu sebenarnya perkara yang susah ya. Sebab itu kalau kita mengaku, tak semestinya kita ni berperangai buruk. Bila kita dah tahu dan kita tak mengaku, itu adalah satu perangai yang buruk, yang tak bagus nak diteruskan.
Baik, scary lah, menakutkan. Sekarang ini saya dah faham mengapa kad kredit ini ada kalanya menjadi musuh dan ada kalanya dia boleh dianggapkan sebagai sahabat kepada penggunanya. Yang penting bagaimana kita mesti menggunakannya dengan berhemah dan tak sesuka hati membeli barang atau perkhidmatan yang di luar kemampuan. Seelok-eloknya kalau kata takut sangat nak guna kad kredit ni, pakai debit card yang boleh buat ansuran punya, bayaran ansuran. Itu kan lagi senang kan? Okey, untuk mengakhiri segmen pertama kita dalam episod kali ini, bolehkah Puan Nimala memberikan nasihat bagaimana menggunakan kad kredit dengan bijak supaya ianya boleh menjadi sahabat bukannya musuh kepada kewangan kita? Okey, yang pentingnya macam yang saya sebut tadi, kita kurangkan jumlah kad yang ada. Kalau boleh kita minimalkan kepada paling tinggi pun 2 kad ya. Lepas tu kita kekalkan jumlah had limit yang mampu kita bayar, yang mampu kita guna dan mampu kita bayar ya. Dan kita gunakan cara begini, kita selalu praktiskan yang kita bayar lebih daripada minima. Kita jangan bayar minimum, kita bayar lebih daripada jumlah minima selalu. Tak kiralah kalau bayar walaupun RM50 lebih pun tak apa, kekalkan. Kalau yang secantiknya bayar penuh. Tapi ada orang mungkin dia tak mampu tapi bayar. Lepas tu kita kena jangan kaitkan kad ni dengan pembelian atas talian. Itu ada bahayanya. Lepas tu juga berwaspada ya, sebab banyak juga skema-skema penipuan ya dalam kad kredit ni. Ada yang telefon mengatakan kad anda digunakan di sini dan sebagainya, so jangan tertipu. So kalau maksudnya kalau kita ada kad kredit ni, kita kena pastikan nombor 3 nombor CCV di belakang kad kredit itu tidak dikongsi dengan sesiapa ya. Dan sekiranya kita menggunakan pembelian atas talian, pastikan laman dia yang selamat ya. Dia ada HTTPS ya. Pastikan jangan membuat pembelian di merata di menggunakan Wi-Fi perkongsian di tempat awam. Macam kita guna wifi, jangan menggunakan wifi awam untuk apa-apa transaksi perbankan dan sebagainya, jangan ya. So itu antara nasihat yang segar, yang baru, yang jarang orang selalu cakap, yang orang share kan. Baik, terima kasih kepada Puan Nimala dan juga Puan Nur Raza kerana sudi berkongsi tips-tips dan juga panduan macam mana nak menguruskan kad kredit kita dan juga pengalaman menggunakan kad kredit. Ingat nasihat-nasihat yang telah diberikan tadi dan juga gunalah pengalaman-pengalaman tadi sebagai panduan anda sendiri. Saya harap penonton semua mengambil segala ilmu yang ada tadi dan gunakan dengan sebijak-bijaknya. Baiklah, sebelum kita berpisah, kami di Sembang-Sembang ASNB 2022 ingin memberikan cenderahati yang berbentuk karikatur yang dilukiskan oleh Soya. Nirmala. Cantik sangat. Okey, Puan Nur Raza. Ada apostrophe dekat situ. Wah, dia ada lekuk lah kat bibir dia dekat situ. Muda 10 tahun. Pandai Soya lukis. Baik. Okey, sebelum itu Hani dekat sini nak ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak dan kepada anda semua siapa yang dah menonton selama 30 minit. Bersama lagi di minggu hadapan bersama dengan kami dengan topik kupasan topik pelaburan dan juga pengurusan yang lebih menarik dalam program Sembang-Sembang ASNB 2022. Ingat tahu, ini sembang bukan sebarang sembang, ini Sembang-Sembang ASNB untuk kita hidup senang gitu. Assalamualaikum.